Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional 8 bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama Nasional 8 10 Disember. Kesatuan Ulama Islam Sedunia kecam kezaliman ke atas masyarakat Rohingya. Usaha kesan 2 penculik dan seorang mangsa di Sabah dipergiat. Proses permohonan kerakyatan bukan sesuatu yang mudah kerana pemohon perlu mengikuti prosedur yang ditetapkan. Justru itu bagi Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad, kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa 700,000 warga Cina akan diberi kerakyatan di Johor tidak logik dan tidak berfakta. Datuk Nur Jazlan menegaskan kenyataan itu bertujuan menimbulkan kemarahan rakyat terutama masyarakat Melayu. Tak logik dan tak berfakta ya, kerana dari segi pemberian kerakyatan dia ada prosedur dia. Maknanya bermula daripada social pass pergi ke pemasaran tetap. Lepas itu berikut tempoh masa yang tertentu baru boleh sampai ke kerakyatan. Ya. Jadi tak sempatlah mereka nak jadi rakyat untuk mengundi pada pilihan akan datang. Tak logik kan? Jelasnya lagi, tindakan Tun Dr. Mahathir itu hanya ingin mengelirukan rakyat dengan menyebarkan dakwah yang tidak benar. Dalam pada itu, beliau turut memuji tindakan pantas Pasukan Keselamatan Negara mematahkan cubaan culik 2 nelayan di Lahad Datu dan Semporna, Sabah. Datuk Nur Jazlan berkata kejayaan itu membuktikan kepekaan pihak berkuasa dalam membantras kejadian penculikan di negeri itu. Pemimpin daripada ketiga-tiga negara yang berkenaan, ya, Malaysia, Filipina, Indonesia, memang lebih rapat sekarang ini, dan pegawai-pegawai keselamatan yang bertanggungjawab pada keselamatan negara telah pun berjumpa, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri telah pun berjumpa dengan counterpart mereka di negara-negara berkenaan, ya, dipimpin oleh pihak Majlis Keselamatan Negara lah. Ya, dan untuk memastikan bahawa gerak kerja yang dibuat ni untuk mengawal keselamatan, ya, di sempadan Sabah ini akan dapat ditingkatkan lagi. Menerusi kejayaan itu, usaha pasukan keselamatan menghalang penculikan di Sabah diharap dapat menangkis kritikan pembangkang. Kesatuan Ulama Islam Sedunia mengecam sekeras-kerasnya kezaliman dan penindasan ke atas umat Islam Rohingya di Myanmar. Presidennya Syekh Dr. Yusof Al-Qardawi melahirkan rasa sedih kerana tidak ada sebarang tindakan segera dilakukan bagi menghentikan jenayah kemanusiaan itu yang sudah diketahui seluruh masyarakat dunia. Dr. Yusof dalam kenyataan rasminya yang dimuat turun melalui blog Kesatuan Ulama Islam Sedunia turut memuji sikap kerajaan Malaysia dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang mengambil pendirian berani serta tegas dalam menentang kezaliman yang berlaku di Myanmar. Beliau turut sependapat dengan Naib Presiden Kesatuan itu, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, yang mahu masyarakat antarabangsa mengambil pendekatan diplomasi secara lebih menyeluruh dan tegas untuk menghentikan penindasan yang berlaku di Myanmar. Pada himpunan Solidariti Ummah untuk Rohingya Ahad lalu, Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Abdul Hadi menyuarakan ketegasan menentang penindasan terhadap rakyat Rohingya dan penghapusan etnik di Myanmar. Melalui kenyataan itu juga, Dr. Yusof turut menyuarakan penghargaan terhadap sokongan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang turut mendesak agar bantuan kemanusiaan dibenarkan untuk memasuki negara itu. Kesatuan Ulama Islam Sedunia mengisytiharkan hari Jumaat depan sebagai hari membela rakyat Rohingya. Justru beliau menggesa para khatib di seluruh dunia membicarakan bantahan ke atas kezaliman yang berlaku ke atas umat Islam Rohingya.
Malaysia tidak akan terjejas sekiranya kerajaan Myanmar menyekat rakyatnya datang bekerja di negara ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, tindakan Yangon itu tidak memberi impak khususnya kepada sektor pengeluaran domestik negara memandangkan Myanmar bukan sumber utama bekalan tenaga kerja asing. Menurut Datuk Seri Hamzah, sumber utama tenaga bekerja bagi Malaysia adalah dari Bangladesh, Indonesia dan Kemboja. Pada Isnin lalu, Kementerian Imigresen Myanmar menerusi satu kenyataan mengumumkan pemberhentian pengeluaran lesen kepada rakyatnya yang mahu bekerja di Malaysia. Semalam, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riyot Jaim berkata, pihaknya belum menerima notis rasmi daripada kerajaan Myanmar yang melarang rakyat negara itu bekerja di Malaysia. Usaha mengesan dua lagi penjenayah dan seorang mangsa culik yang dilaporkan hilang dalam insiden berbalas tembakan antara pasukan Gerakan Am PGA dan kumpulan penculik di perairan Pulau Gaya Sempurna Khamis lalu diteruskan. Ketua Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rashid Harun berkata operasi mencari yang diselaraskan oleh Kawalan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM itu giat dijalankan dengan bantuan agensi berkaitan. Menurut Datuk Abdul Rashid, pihaknya masih belum menerima sebarang status berhubung lokasi mereka dan pihaknya akan terus melakukan pencarian dengan segala keupayaan yang ada. Saya tidak dengar apa-apa. Kalau saya dengar, saya bilang. Jadi masyarakat, tolong jangan dengar apa juga rumus. Kita jump to the conclusion, kita buat spekulasi yang akan tulang kabutkan masyarakat, kan? Tapi terima kasihlah kerana mengangkat rumus itu kepada saya supaya saya boleh jelaskan. Tidak ada apa-apa yang saya dengar. Jadi kalau CP tak dengar tu kan, berarti yang lain janganlah dengar. Kata beliau lagi, pihaknya kini sedang menjalankan siasatan terhadap dua suspek yang diberkas mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971 dan Seksyen 365 Kanun Keseksaan kerana menculik. Dalam kejadian kira-kira 9.40 minit malam itu, polis menembak mati 3 daripada 7 suspek dipercayai penculik dari selatan Filipina dan memberkas 2 penculik manakala seorang daripada 2 mangsa culik yang merupakan juragan bot berjaya diselamatkan. Datuk Abdul Rashid ditemui media selepas merasmikan Majlis Penutupan Eks-Rampas Kota Kinabalu International Airport KKIA 2016 di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah Kota Kinabalu. Bengkel dan latih amal eks-rampas yang berlangsung sejak 5 Disember bertujuan untuk memantapkan penglibatan agensi serta orang awam dalam menghadapi sebarang ancaman. Kementerian Kesihatan tidak menghalang doktor di bawah kementerian itu mengikuti mana-mana pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada mangsa gempa bumi di Banda Aceh, Indonesia. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata kementerian itu sentiasa menggalakkan doktor dari hospital kerajaan untuk bersama-sama dengan pihak NGO dalam misi bantuan kemanusiaan di sana. Datuk Seri Dr. Hilmi berkata, setakat ini hanya Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia, MERSI, yang memberi bantuan dan pihaknya tidak menerima sebarang maklumat berhubung pelibatan doktor kerajaan dalam misi bantuan itu. Kita masyarakat Malaysia memang kita amat bersempati dan ramai NGO kita dah pergi, MERSI dah pergi, NGO lain akan juga pergi dan kita di pihak Kementerian Kesihatan kita menggalakkan doktor-doktor kita ikut NGO ni. Kita tidak ada rombongan rasmi tapi kita tidak melarang doktor-doktor kita untuk ikut bersama-sama dengan NGO pergi ke sana. Gempa bumi awal minggu ini di Aceh mengorbankan ratusan nyawa, kehilangan hampir 3,000 tempat tinggal dan hampir 800 orang awam cedera. Berikutan itu, beberapa badan bukan kerajaan seperti MERSI Malaysia kini sudah pun berada di Aceh untuk menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa gempa bumi itu. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Hilmi yang juga Ahli Parlimen Balik Pulau merasmikan Majlis Suar Mesra bersama komuniti di Balik Pulau. Program itu merupakan kolaborasi antara pelajar Universiti Sains Malaysia USM dengan komuniti setempat dalam menyelami masalah rakyat dan berusaha membantu mereka.
Sekurang-kurangnya 45,000 penduduk hilang tempat tinggal susulan kejadian gempa bumi di Aceh Rabu lalu. Ketika ini, segala bantuan sedang diselaraskan pihak kerajaan dan agensi berkaitan bagi mengumpulkan keperluan asas yang diperlukan. Menurut jurucakap Agensi Mitigasi Bencana Kebangsaan, anggaran penduduk yang kehilangan rumah terus meningkat. Semasa proses pemindahan semua mangsa ke tempat perlindungan sementara, segala keperluan asas sentiasa diselaraskan. Daerah PG Jaya paling ramai penduduk yang terjejas akibat bencana tersebut. Kira-kira 100 orang maut dan ratusan lagi cedera. 11,000 bangunan termasuk rumah, masjid dan sekolah runtuh. Hari ini, anjing pengesan digunakan sekali lagi untuk mencari semua mayat dan mangsa yang tersepit di celah runtuhan bangunan. Rumahnya itu retak pinggir dinding kiri, dinding kanan, terus lantai kamar tidak bisa ditiduri, tidak boleh tidur di dalam rumah. Takutnya nanti ada gempa susulan, jadi takutnya nanti bangunan amblas lagi. Jadi kami tidurnya satu semua. Mulai besok itu kita mulai memverifikasi kerusakan rumah. Jadi data kerusakan kita sudah menginput berapa rumah rusak. Itu kalau di data ada 11.000 lebih. Kita mulai mencoba verifikasi mana yang rusak berat, rusak ringan. Itu berdasarkan nama dan alamatnya. Siapa pemiliknya dan alamatnya untuk proses kegiatan selanjutnya di pemulihan. Dalam pada itu, orang ramai yang mempunyai rumah dinasihatkan supaya pulang ke rumah masing-masing kerana gempa susulan yang berlaku adalah kecil. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG dalam satu kenyataan memaklumkan beberapa gempa susulan akan berlaku ekoran ketidakstabilan kerak bumi di dasar laut kawasan timur Aceh itu. Pihak tersebut juga telah mengesan hampir 100 gempa bumi susulan lemah di bawah 4 pada skala Richter dan hanya beberapa daerah PD Jaya merasakan gegaran itu. Sementara itu, di Malaysia, Mercy Malaysia dalam satu kenyataan media memaklumkan sudah menghantar sepasukan untuk memberi bantuan kecemasan kepada penduduk di Aceh itu. Pasukan itu mengandungi 4 anggota yang bertugas di Medan, Bandar Aceh dan Meredu. Mercy Malaysia turut mengenal pasti beberapa aspek keperluan segera seperti peralatan kebersihan bagi penduduk yang ditempatkan di beberapa kemah untuk pelarian dalam negara, IPD. IPD tersebut ialah Pusat Pemindahan Kampung Matang, Pusat Pemindahan Kampung Raya dan Pusat Pemindahan Kampung D. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak petang tadi meninjau ke tapak Expo Unit Khas Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India SIDIC di Batu Cave, Selangor. Expo itu disertai 80 badan bukan kerajaan NGO dan Institut Latihan Khas Swasta ILKS. Turut hadir pengarah SIDIC Profesor Datuk Dr. N.S. Rajendran, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk M. Saravanan dan Senator A. Kohilan Pillay. Perdana Menteri memberi jaminan untuk terus melaksana rangkaian pelaburan sosial bagi memacu kemajuan masyarakat India. Menurut Profesor Datuk Dr. N.S. Rajendran, Datuk Seri Najib berpuas hati di atas perkembangan SIDIC. SIDIC bertujuan membantu kumpulan sasar iaitu masyarakat India yang berpendapatan isi rumah 40% ke bawah atau golongan B40. Sejak ditubuhkan 2 tahun lalu, SIDIC yang bernaung menerusi Jabatan Perdana Menteri itu menyaksikan lebih 300,000 masyarakat India mendapat manfaat melalui pelbagai program yang diadakan. Fokus khas diberikan kepada ibu tunggal, pelajar tercicir, belia berisiko tinggi, penganggur dan golongan terpencil yang tiada akses kepada peluang perkembangan diri. Terharu dan begitu gembira melihat sambutan yang sangat baik ini dan beliau sendiri telah menyebut perkataan bahawa I'm very happy to see that we have touched so many lives with roti canai, with mi goreng, with intervention programs. So dan YBPM kata kita akan teruskan. Bermakna yakin bahawa pelaburan sosial ini memang membawa impak. Dalam bajet 2017 lalu, Datuk Seri Najib turut mengumumkan dana peruntukan sejumlah RM50 juta untuk SIDIC bagi meneruskan pelaksanaan program pembangunan berkaitan. 5 tahun menabuh khidmat bakti kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
dan Raja Permaisuri di Istana Negara merupakan suatu pengalaman sangat berharga bagi warga istana itu. Dan hari ini Tuanku Abdul Halim dan Tuanku Hajah Aminah berkenan meraihkan semua warga kerja Istana Negara itu. Malah baginda turut bersalaman dengan kesemua lebih 500 petugas dan kaki tangan yang menguruskan hal ehwal baginda dari peringkat dapur masakan sehinggalah ke urusan istiadat. Wartawan Syarif Sarapudin berkesempatan merakamkan detik penuh emosi yang berlangsung siang tadi di Istana Negara. Diiringi alunan selawat, inilah dia istiadat bersalaman antara Seri Paduka Baginda Tuanku berdua bersama dengan warga istana, dan suasana sedih dan juga pilu menyelubungi perkarangan istana tatkala warga istana yang menabur khidmat bakti selama 5 tahun kepada Seri Paduka Baginda Tuanku berdua hari ini perlu mengucapkan selamat tinggal kerana pada tanggal 12 Disember ini secara rasminya genaplah 5 tahun pemerintahan Seri Paduka Baginda Tuanku berdua bersemayam di tahta Istana Negara. 574 petugas istana yang sememangnya rapat dengan Tuanku berdua turut dititipkan kata-kata semangat dan nasihat oleh baginda. Mereka terdiri daripada bahagian urusan diraja, bahagian agama, istiadat, juruiring diraja, khidmat pengurusan, keselamatan dan juga pengurusan Istana Negara. Tapi Seri Paduka Baginda sentiasa menitahkan supaya dalam setiap kita melaksanakan kerja itu hendaklah disanakan dengan penuh keikhlasan. Dan kesetiaan itu bukan sahaja di depan mata Seri Paduka Baginda, tetapi juga sentiasa di hati dan di belakang Seri Paduka Baginda berdua. Jadi dalam lain perkataan, Seri Paduka Baginda mementingkan ketaat-setiaan. Rusli Asri, antara kaki tangan yang paling lama berkhidmat di Istana Negara, turut menceritakan pengalaman bertugas dengan lapan yang di Pertuan Agong sejak tahun 1981. Asaan tu memanglah gembira ada, sedih ada. Yang sedih tadi bila ditinggalkan kita lah. Itu realiti hidup kita, setiap 5 tahun kita akan berpisah. Dan yang baru ni kita akan terima lah. Dan kita akan berkhidmat sebenar-benar je lah. Saya sebenarnya tak boleh. Bila saya pandang wajah dia tadi, saya tak boleh keluar sepatah pun. Saya mula menitikkan air mata. Saya menganggap beliau sebagai ibu saya lah. Dan mana-mana Agong ke Permaisuri, saya beranggapan bahawa saya sebagai ibu saya. Sementara itu, bagi salah seorang petugas menyedia hidangan untuk yang di Pertuan Agong, Zaini Said tidak akan melupakan pengalaman berharga dapat berkhidmat untuk kedua pasangan diraja itu. Tuanku suka makan kari kan, orang Kedah kan suka kari. Kari, masakan kampung lah apa kan, macam Sarawak pisang, kuih-kuih tradisional macam lopis lah apalah, laksa kegemaran tuanku, macam-macam mie rebus lah apalah. Tuanku Permaisuri suka masak kan, saya akan tolong, saya akan bantu. Tuanku Permaisuri memang suka masak untuk Tuanku Agong. Antara petugas yang paling muda dan sentiasa berurusan dengan Tuanku Abdul Halim ialah Abdullah Al-Bahidi yang berusia 25 tahun. Beliau yang sudah 3 tahun berkhidmat di Istana Negara bertanggungjawab dalam menguruskan kelengkapan harian Tuanku. Ini adalah satu pekerjaan yang bagi saya amat, orang cakap, tak boleh dapat pada semua orang dan orang lain. Seperti kita rapat pada Seri Paduka Baginda Tuanku Agong sendiri, dan kita terlampau rapat sehingga kan saya menjadikan ini satu pengalaman yang sangat indah dan sangat teruja bagi saya. 12 Disember ini genap 5 tahun pemerintahan Tuanku Abdul Halim sebagai Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-14. Menjunjung kasih Tuanku. Syarif Sarapudin melaporkan. Malam ini berlangsung Majlis Jamuan Negara yang dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Najib, barisan menteri kabinet lain serta para tetamu kenamaan. Majlis itu sempena tamat tempoh Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14 Isnin ini. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama Vanessa Merin di Istana Negara. Silakan Vanessa. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Ya, saya kini berada di Majlis Jamuan Negara, Istana Negara Jalan Duta sempena istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Tuanku berdua yang tamat tempoh pemerintahan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Mutasimu Bilahi Muhyiddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah memulakan pemerintahan pada 13 Disember 2019
2011 dan tampuk pemerintahannya akan diganti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5. Dan pastinya dalam tempoh 5 tahun ini banyak kenangan terukir semasa pemerintahan baginda. Dan pagi tadi rakan penyampai Syahrir Sarapuddin telah menyaksikan 1 detik penuh emosi dan sayu menyelubungi Istana Negara tak kala baginda berdua menitiskan air mata ketika bersalaman dengan lebih 500 petugas Istana Negara. Dan pada ketika ini kelihatan div kehormat dan juga tetamu-tetamu kehormat negara telah pun berada di Dewan Santapan Utama dan jamuan Majlis Negara akan dimulakan tepat pukul 8.30 malam ini yang akan dimulakan dengan bacaan doa oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Kemudian diikuti ucapan menjunjung kasih dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak bagi pihak kerajaan dan rakyat jelata. Yang menariknya, hadirin juga akan dipersembahkan dengan persembahan tarian bertimpuh yang dipersembahkan dalam pementasan teater Mek Mulung yang merupakan seni warisan negeri Kedah. Selepas saja persembahan tersebut selesai, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyampaikan cendera kenangan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diiringi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Saleh Keruak. Manakala cendera kenangan kepada Seri Paduka Baginda Permaisuri Agong akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datin Seri Rosmah Mansor. Selesai sahaja majlis tersebut, jamuan negara akan dimulakan dan para hadirin akan dipersembahkan dengan lagu-lagu instrumental oleh kumpulan orkestra RTM, persembahan kesenian dan nyanyian oleh penyanyi tersohor tanah air seperti Datuk Andre Goh, Datuk Siti Nurhaliza, Datuk David Arumugam, Datuk Jamal Abdillah, Jacqueline Victor, Syafina Selamat dan juga Hazami. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga telah dilantik sebagai Raja Muda Negeri Kedah pada 6 Ogos 1949 dan baginda naik takhta Kerajaan Negeri Kedah pada 14 Julai 1958 berikutan kemangkatan ayahanda baginda almarhum Sultan Barli Shah. Pada tahun 1970, Majlis Raja-Raja telah melantik baginda sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-5 antara tahun 1970 dan tahun 1975. Sistem Raja Berperlembagaan Malaysia mencatatkan sejarah tersendiri apabila pada tanggal 13 Disember 2011, baginda dengan rasminya memegang amanah memerintah negara buat kali yang kedua sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagi menggantikan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13 pada ketika itu, iaitu Tuanku Mizan Zainal Abidin yang menamatkan tempoh pemerintahan pada 12 Disember 2011. Esok TV1 juga akan membawakan anda secara langsung raptai keberangkatan balik Seri Paduka Baginda berdua dan semasa siaran Selamat Pagi Malaysia. Jadi rasanya setakat itu saja yang boleh dikongsikan daripada Istana Negara buat ketika ini. Menjunjung kasih Tuanku, dirgahayu Tuanku, daulat Tuanku. Kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, Vanessa Mering langsung dari Istana Negara. Terima kasih. 15 orang cedera selepas terbabit dalam kemalangan melibatkan 5 kenderaan di kilometer 36.5 dari Sedenak menghala ke Kulai, Lebuh Raya Utara Selatan Plus tengah hari tadi. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kulai, Penguasa Bomba Muhammad Khairil Muhammad Azmi berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.46 tengah hari dan tiba di lokasi kira-kira 20 minit kemudian. Kemalangan itu menyebabkan kesesakan jalan raya sehingga 10 km. Pelanggaran juga menyebabkan kereta terlibat bertindih sehingga ramai cedera dan tersepit. Pihak bomba turut membantu mengeluarkan seorang wanita berusia 34 tahun yang tersepit dan dihantar ke Hospital Temenggung Seri Maharaja Tun Ibrahim Kulai. Manakala mangsa lain dibawa oleh orang awam ke hospital sama untuk mendapatkan rawatan. Bomba juga menabur tanah ke atas jalan bagi menyerap minyak yang tumpah dari kereta. Punca kejadian masih disiasat. Sementara di kilometer 256.5 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara, sebuah lori tangki terbalik
kira-kira pukul 8.30 pagi tadi menyebabkan semua laluan ke utara terhalang. Ia juga menyebabkan trafik sesak teruk. Bagaimanapun, menurut jurucakap PLAS, bagi melancarkan perjalanan pengguna lebuh raya yang terhenti akibat insiden itu, PLAS telah membuka satu laluan kontra selepas terowong menora. Plaza Tol Ipoh Utara juga turut ditutup pada jam 9 pagi tadi bagi melencongkan pengguna melalui jalan alternatif iaitu Cemor, Sungai Siput dan Kuala Kangsar sebelum masuk semula di Plaza Tol Kuala Kangsar. Operasi mengalihkan kenderaan dan pembersihan jalan selesai kira-kira jam 2 petang tadi. Kedua-dua pemandu dan kelindan lori berkenaan hanya mengalami kecederaan ringan. MARDI melancarkan 8 aplikasi mudah alih bagi memudahkan penyampaian dan pemindahan teknologi pertanian terus kepada pengguna. Aplikasi tersebut dilancarkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Salih Keruak di tapak pameran MAHA 2016 di Serdang. Hadir sama Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Syabri Cheng. Sebelum itu, Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh meluangkan masa melawat ke beberapa gerai pameran. 8 aplikasi itu ialah MARDI Teknovasi, MARDI, MARDI OPF, MARDI My Jagung, MARDI My Kompos, MARDI My On Farm Fruits, MARDI My Perosak Padi, MARDI Lembu Bragmas dan MARDI My Jagung Manager. Tujuannya bagi memudahkan penyaluran maklumat berkaitan pertanian kepada orang ramai. Selain itu, memanfaatkan kemudahan teknologi terkini dalam menyokong aktiviti pemindahan dan pengkomersialan teknologi secara terus melalui peningkatan kompetensi serta pengetahuan kumpulan sasar. Setakat ini, MARDI telah mempunyai 22 aplikasi mudah alih yang memaparkan teknologi MARDI sedia ada dalam bidang pertanian untuk dijadikan rujukan dalam sektor pertanian. Aplikasi mudah alih MARDI boleh dimuat turun secara percuma di Google Play Store dan App Store. Usaha mencegah rasuah bukan kuasa eksklusif Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana ia perlu dibantu dan disokong rakyat. Justru orang ramai diminta terus memberikan sokongan kepada SPRM bagi memastikan negara bersih daripada gejala rasuah dan salah guna kuasa. Bagi menjelaskan mesej ini kepada umum, SPRM mengadakan program tinjauan mesra diketuai Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Zulkifli Ahmad di stesen LRT KLCC. Program bersempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa yang disambut semalam dengan tema Sehati Sejiwa Memerangi Rasuah. Dan kita juga mengharapkan kritikan dan juga pandangan daripada masyarakat. Jadi saya menyeru keseluruhan masyarakat untuk tampil. Pertamanya, masyarakat perlu benci rasuah. Yang kedua, masyarakat perlu tolak rasuah. Yang ketiga, masyarakat perlu bersama-sama SPRM memerangi rasuah. InsyaAllah, dalam tempoh masa 3 tahun, kita akan pastikan negara kita bersih daripada gejala rasuah dan salah guna kuasa. SPRM bekerjasama dengan prasarana meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya rasuah di 15 stesen LRT laluan Gombak, Kelana Jaya. Di Kelantan, SPRM Negeri mengakui terdapat beberapa kes berprofil tinggi melibatkan kerugian jutaan ringgit sedang disiasat di negeri itu. Walau bagaimanapun, pengarah SPRM Negeri Datuk Moh Samsudin Yusof memberitahu kes yang disiasat itu masih belum dapat didedahkan kerana ia masih dalam proses pengumpulan bukti dan keterangan. Saya menyeru agar perasuah yang menerima, yang mengumpulkan harta, mereka boleh menyerah dirilah kepada kita. Dan of course kita boleh buat perbincangan mengikut undang-undang bahawa harta mereka yang dikumpul melalui cara rasuah tadi boleh diserenderkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui pada majlis perasmian program sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa HARA peringkat negeri-negeri yang telah disempurnakan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Mengulas lanjut, Datuk Moh Syamsuddin berkata, terdapat peningkatan jumlah tangkapan rasuah sejak 2015 hingga kini di Kelantan.
Antaranya melibatkan penjawat awam terutamanya membabikan tuntutan palsu. Pelaksanaan program transformasi sosial strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS Kejiranan Indah di seluruh negara sejak 2012 memberi impak positif kerana berjaya mendidik penduduk di kawasan perumahan awam dan swasta untuk lebih bertanggungjawab bersama-sama menjaga dan memelihara harta awam di kawasan kejiranan mereka. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Halimi Abdul Manaf berkata, ia sekaligus dapat membasmi gejala yang tidak sihat seperti kegiatan vandalisme terhadap harta kejiranan. Setakat yang kita dah buat, yang kita dah laksanakan, kita ada membuat kajian penilaian impak. Dan hasilnya amat positif. Dan saya bagi pihak kementerian merakamkan berbanyak terima kasihlah penghargaan kepada pelbagai agensi kerajaan. Kerana konsep NBOS ni dia melibatkan pelbagai agensi dan pelbagai jabatan merentasi sempadan. Beliau ditemui pada majlis pelancaran program transformasi sosial strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS Kejiranan Indah Pangsapuri Indah 1A dan 1B Teluk Air Tawar. Majlis disempurnakan oleh Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Syabuddin Yahya. Apa yang kita harapkan nanti ialah gabungan daripada keindahan kejiranan secara rohani dan keindahan kejiranan secara fizikal yang ditumpukan kepada Pangsapuri 1A 1B ini akan menjadi satu contoh teladan yang terbaik, dan saya juga mengharapkan penduduk di sini dapat menjadi satu teladan untuk kita jadikan sebagai model kepada kawasan-kawasan Pangsapuri lain. Yang sebab saya yakin bahawa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ada lagi program-program yang serupa di kawasan-kawasan lain. Sejumlah 1.9 juta ringgit diperuntukkan menerusi tabung penyelenggaraan Satu Malaysia TP1M pada 2014 kepada pihak pengurusan Pangsapuri Indah. Ia bagi mengecat blok bangunan, pembaikan lift, tangga atau susur tangga termasuk koridor, pendawaian semula elektrik serta menyediakan pelbagai program bagi meningkatkan ekonomi dan sosial penduduk. Setakat ini kita telah banyaklah membuat kerja-kerja pembaikan termasuk melobi peruntukan yang 1.9 juta ni. Ini memang kerja lobi sungguh sebab asalnya blok 1A 1B ni tak termasuk dalam senarai pun. Dengan sokongan YB Datuk Jahara dan juga YB dari Ustaz Syabuddin, kita berjaya memasukkan kerja-kerja pembaikan di blok 1A 1B ni dalam senarai KPKT, dan kita mula dapat bantuan projek pada tahun 2014. Di Pulau Pinang, sejumlah 33 projek telah dilaksanakan sejak 2013 dengan kos berjumlah 14.4 juta ringgit. Sejak 2012 hingga tahun lalu, pihak kementerian melalui NBOS Kejiranan Indah telah melaksanakan projek di 209 lokasi di seluruh negara. Projek Perumahan Rakyat PPR dicadang dibangunkan di Putrajaya bagi membantu golongan pendapatan rendah termasuk penjawat awam memiliki rumah kediaman. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, pihaknya sedar ramai penjawat awam khususnya bergered rendah tidak mampu membeli rumah berharga lebih RM70,000. Perancangan itu juga merupakan usaha terbaharu kerajaan bagi meringankan beban rakyat selepas pelaksanaan projek Perumahan Rakyat Satu Malaysia dan Rumah Mampu Milik Wilayah Persekutuan. Banyak penjawat-penjawat awam, khususannya yang PAR, tidak berkemampuan untuk beli rumah lebih daripada RM70,000 ke atas. Jadi saya akan bincang dengan pihak Perbadanan dan juga Tan Sri KSN bagaimana kita boleh buat kaedah seperti apa yang saya lakukan di Kuala Lumpur, di mana kita ada cross subsidi. Dari Kuala Lumpur ni kita ada rumah jenis RM42,000, ada rumah jenis RM25,000, ada rumah jenis RM188,000, ada rumah sekarang, rumah WIP pun kita dah kurangkan harga dia. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pelepasan Kayuhan Komuniti Putrajaya di Sekolah Kebangsaan SK Putrajaya Presin 18 Gunungan 2 di Putrajaya. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT pula merancang membina 700 hingga 800 unit kediaman mampu milik di bawah projek Perumahan Rakyat PPR yang pertama di Parlimen Tanjung Karang. Pembinaan PPR itu dijangka bermula tahun hadapan bagi membolehkan rakyat berpendapatan rendah memiliki rumah sendiri.
Menterinya Tan Sri Noh Omar berkata kementerian telah mengenal pasti lokasi dan tapak bersesuaian bagi pelaksanaan projek PPR ini, malah peruntukan juga telah disediakan. Bajet sudah ada. Kita dah ada bajet. Kita hanya nak kenalkan pasti tempat. Kita dalam lebih kurang setakat ni lebih kurang 800 unit. Katanya projek ini memberi keutamaan kepada mereka yang berpendapatan RM3,000 ke bawah di samping turut menerima subsidi kerajaan kira-kira RM100,000. Beliau berkata demikian pada sidang media program bersama Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Taman Seri Setia, Tanjung Karang hari ini. Dalam pada itu, sebanyak 8 unit bantuan perumahan rakyat di bawah peruntukan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah bernilai RM40,000 dibina di Parlimen itu sepanjang tahun ini. Selain itu, katanya menerusi Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB, sebanyak 60 unit rumah mesra rakyat bakal dibina di seluruh Parlimen itu. Dalam pada itu, di majlis sama, Tan Sri Noh juga memaklumkan seramai 13,000 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat di 282 buah balai bomba dan penyelamat di seluruh negara kini bersiap siaga sepenuhnya bagi menghadapi bencana banjir. Arahan bersiap sedia itu dikeluarkan pada 1 November lepas turut melibatkan 13,000 anggota pasukan bomba sukarela. Saya nak ucapkan terima kasih. Beliau berkata aset pasukan berkenaan terdiri daripada 600 buah bot, 7 helikopter dan 240 buah lori pengangkut akan digunakan bagi memberi bantuan kepada penduduk di kawasan yang terjejas akibat fenomena berkenaan. Kementerian Jaga Usahawan 13,000 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat yang sedia ada. 13,000 lagi ialah pasukan bomba sukarela dan cuti anggota bomba telah pun dibekukan mengikut keperluan. Artinya cuti anggota bomba kita bekukan melainkan adalah kadang-kadang yang kecemasan. Tetapi pada dasarnya cuti anggota bomba 13,000 kita bekukan untuk kita bersiap sedia untuk menghadapi banjir. Menurut beliau, bilik gerakan banjir telah dibuka di setiap pusat gerakan operasi negeri dan bilik gerakan banjir akan memantau perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi dari semasa ke semasa. Pada majlis ini juga seramai 1,400 kanak-kanak menerima beg sekolah dan voucher sebanyak RM100 bagi membeli kelengkapan sekolah di pasaraya terpilih menerusi program Back to School. Selain penyampaian beg sekolah, Tan Sri Noh Omar turut menziarahi penduduk Taman Seri Setia Salasiah Yusof untuk menikmati sarapan pagi bersama penduduk. Pusat pengumpulan bekalan banjir di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia Subang akan diaktifkan sekiranya berlaku banjir teruk. Semua aset kini diletakkan dalam keadaan siap sedia termasuk 2 pesawat pengangkut Airbus A400M yang akan digunakan semasa banjir menerusi op murni khususnya di Pantai Timur. Aset lain yang akan digerakkan ialah helikopter EC-725, helikopter jenis Nuri dan pesawat C-130 Hercules. Sebelum ini, pangkalan ini pernah diaktifkan sebagai pusat pengumpulan bekalan mangsa banjir berikutan banjir besar yang melanda Kelantan pada Disember 2014. Soal banjir ni kita memang SOP kita. Jadi kita tak payah, kita tiap tahun awal dah, bila hujung tahun ni kita dah daun puasa kita dah aktivate dah. Semua persiapan dah kita buat. Jadi di semua peringkat. Jadi di peringkat BNF di bawah pun dah semua dah sedia. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melancarkan flag off acara Warriors Challenge 2016 di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Acara yang bertujuan mendedahkan generasi muda mengenai latihan ketenteraan ini dianjurkan Persatuan Veteran ATM dan merupakan sebahagian promosi kempen tabung Hari Pahlawan. Jumlah kutipan tahun ini meningkat kepada RM2.6 juta berbanding RM1.9 juta tahun lalu. Syarikat GISB Holdings Sdn Bhd menandatangani Memorandum Persefahaman MOU untuk pembelian tanah seluas 44.5 hektar di New South Wales
Australia yang bernilai hampir 7 juta ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holding Berhad Tuan Lokman Hakim Profton berkata di antara perkhidmatan yang akan dijalankan di tapak baru itu seperti pelancongan, pendidikan, pertanian, penternakan dan membekal makanan halal. Pembelian tanah persendirian di Wayung Creek itu dibuat melalui anak syarikatnya yang berpangkalan di Australia, GISB Australia. Kawasan Wayung Creek merupakan kawasan penternakan dan pertanian utama di Australia untuk produk halal. Ia secara tidak langsung untuk menampung keperluan produk halal untuk pasaran negara ini yang meningkat saban tahun. Namun 85%, tidak kurang 85% produk halal di Malaysia keluar daripada kilang-kilang non-Muslim. Hanya 15% saja dikuasai oleh orang Islam. Jadi kami berhasrat supaya berlaku penyimbangan lah. Kalau tidak pun kita mengambil alih 100% produk halal, tapi kita jurang antara itu kita dapat kurangkan lah. Supaya biarlah produk halal itu sendiri datang daripada tangan orang Islam sendiri. Beliau ditemui ketika sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian jual beli itu antara GISB Australia diwakili oleh Azri Muhammad Yunus dan pemilik tanah Sarwar Khan. Syarikat GISB merupakan syarikat Bumi Putra Islam yang berjaya menempa nama di peringkat global melalui rangkaian perniagaan dari sektor pembuatan dan perkhidmatan. Sehingga kini GISB telah dikenali di Asia Tenggara, China, Australia, Timur Tengah dan Eropah. Hoki Piala Dunia remaja skuad negara tewas 2-7 kepada Belanda. Terengganu Cycling Team lantik Jeremy Hunt sebagai jurulatih sementara. Hoki Piala Dunia Remaja 2016 di Stadium Major Dhyan Chand, Lucknow, India. Skuad hoki remaja negara dijemput bukan atas dasar pilih kasih, tetapi sememangnya skuad negara layak secara merit selepas Pakistan menarik diri. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal, masih positif walaupun skuad negara tewas 2-7 di tangan pasukan pilihan Belanda. Jelas Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Seri Subhan Kamal, kekalahan tersebut bukan disebabkan persediaan yang tidak mencukupi skuad bimbingan Wallace Tan. Sebaliknya, Malaysia telah diundi dalam kumpulan B bersama pasukan-pasukan hebat termasuk Belanda, Mesir dan Belgium. We had no choice, we make the right decision because the next team in line to qualify is us. Bukan pasal Malaysia dia suka Malaysia dia bagi nak main tak, bukan. Dia panggil itu pasal after Pakistan we are next in line. Malaysia dijemput menyertai kejohanan tersebut selepas Pakistan menarik diri pada saat akhir. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat lembaga eksekutif di ibu negara. Dalam perkembangan lain, tiada lagi salah faham dan isu tuntutan RM100,000 daripada Persatuan Hoki Negeri Johor JHA kepada Tenaga Nasional Berhad TNB dianggap selesai. Jelas Presiden Konfederasi Hoki Malaysia Datuk Seri Subhan Kamal, isu ini timbul selepas Presiden Persatuan Hoki Johor JHA Datuk Mat Jaiz Sardem menyalahkan KHM berikutan jumlah yang diumumkan belum dibayar. Bagaimanapun perkara itu dianggap selesai selepas kedua-dua pihak bersetuju jelas dan menerima keputusan mesyuarat lembaga eksekutif KHM. Saya rasa perkara itu telah pun diselesaikan dengan baik. Hanya kita perlu beri penjelasan pada mereka dan alhamdulillah mereka mau datang hari ini walaupun bukan Presiden tapi tetap Vice President was here, Secretary was here, so we explain to them. So I think that issue has been resolved. Isu pembayaran ini timbul selepas tamatnya kejohanan Hoki Piala Sultan Johor pada 31 Oktober sehingga 6 November lalu. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat eksekutif Konfederasi Hoki Malaysia di ibu negara.
Perkembangan menarik Liga Bola Sepak Malaysia. Jika sebelum ini kabar angin mengatakan Ketua Pasukan Harimau Malaysia, Muhammad Amri Yahya, akan kembali menyarung jersey negeri kelahirannya Selangor. Tetapi ternyata perkabaran ini meleset apabila Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United, Musa, Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi mengesahkan Muhammad Amri Yahya akan bersama Melaka. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United, Musa, Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi mengesahkan Muhammad Amri Yahya akan menyarung jersey Melaka United dan keputusan muktamad mengenai perkara akan diumumkan Isnin ini. Beliau menjelaskan pada awalnya tiada perancangan untuk membawa masuk Amri Yahya, tetapi disebabkan terdapat penaja yang menawarkan dana, maka Melaka United tidak melepaskan peluang ini. Bakal beraksi bagi musim pertama Liga Super, Melaka United dilihat bersungguh-sungguh melakukan persiapan rapi menghadapi cabaran yang lebih besar musim 2017. Melaka United adalah juara Liga Perdana musim ini. Perkembangan bola sepak skuad bawah 22 tahun negara belum cukup cergas dan beraksi dengan barisan pemain yang baru menjadi antara faktor mengapa skuad kendalian Frank Berhad gagal mencatat kemenangan dan hanya seri tanpa jaringan dengan skuad Filipina dalam perlawanan persahabatan antarabangsa ke-12 mereka. Bagi penolong jurulatih Aminuddin Hussein, tahap kecergasan pemain memberi kesan kepada persembahan skuad bawah 22 tahun negara. Beliau menjelaskan mereka hanya dikumpulkan untuk menjalani latihan seminggu sebelum berlepas ke Filipina kerana kebanyakan pemain masih berehat selepas tamat musim Liga Bola Sepak Malaysia. Beliau menambah di Filipina bermain di padang sintetik menyebabkan corak permainan menjadi lebih pantas. Bagaimanapun skuad negara tetap berusaha memberikan yang terbaik dan mampu melakukan beberapa percubaan berbahaya, hanya gagal menjudahkan peluang dengan baik. Daripada segi fizikal punya capacity memang kita masih peringkat rendah lah. Jadi bila dia datang tu kita buat testing. Jadi apa yang kita dapat, dia punya dari segi kemampuan fizikal hanya 40% saja bila kita buat testing. Jadi kita pergi bermain tu, yalah, bila kita pergi ke Filipina, dia dah kalah 4-1. Jadi definitely dia akan fight untuk dapatkan sesuatu untuk dia punya ni lah. Dalam pada itu, bagi ketua pasukan, beliau berharap skuad bawah 22 tahun dapat dikekalkan untuk jangka waktu panjang. Saya lebih suka untuk kita bersama supaya kita dapat lebih keserasian tu lebih baik lah daripada kita panggil sekejap kan. Dapat saya macam tu lah, rasanya lebih baik, lebih bagus lah. InsyaAllah pada ketika ini saya rasa tim ni berada di jalan yang betul dan InsyaAllah kami akan dapat buat sesuatu lah untuk Sukan C nanti. Dalam pertemuan dengan Filipina sebelum pada bulan Mac lalu, skuad bawah 22 tahun dengan barisan berbeza mencatat kemenangan selesa 4-1 menewaskan Filipina. Skuad negara ditemui selepas tiba dari Filipina dan ketua jurulatih Frank Berhad tidak bersama skuad kerana terus berlepas pulang ke Jerman untuk bercuti. Perkembangan sukan berbasikal. Pasukan bertaraf benua Terengganu Cycling Team TSG melantik bekas pelumba pasukan Sky Jeremy Hunt selaku jurulatih sementara bagi menggantikan pengendali sebelum ini yang tidak disambung kontraknya. Perkara itu disahkan Ketua Pegawai Operasinya Nasiruddin Wan Idrus. Jelas Nasiruddin ketika dihubungi RTM, pemilihan jurulatih kelahiran England itu adalah tepat berdasarkan pengalaman luas yang dimilikinya. Jeremy Hunt merupakan seorang bekas pelumba Pro Tour dan juga juara kebangsaan UK pada tahun 1997 dan juga tahun 2001. Beliau merupakan seorang pelumba pakar dalam kelas race di Europe dan telah beberapa tahun mewakili beberapa pasukan profesional di Europe. Dan pengalaman beliau yang paling berharga iaitu mewakili pasukan profesional di Tour de France. Itu kita ambil sikit pengalaman beliau untuk membentuk pasukan kita untuk hadapan. Nasiruddin menjelaskan ujian sebenar untuk menguji sejauh mana kepakaran Jeremy Hunt adalah pada perlumbaan letu di Langkawi LTDL Februari 2017.
Jika keputusan positif diperolehi, maka tidak mustahil kontrak jurulatih berusia 42 tahun akan dilanjutkan hingga Disember tahun depan. Hunt kini menetap di Melbourne dan kesemua pelumba TSG akan berangkat ke Melbourne pada 2 Januari untuk menjalani latihan selama 45 hari di sana. Dalam perkembangan berasingan, Ketua Pegawai Operasi TSG, Nasiruddin Wan Idrus terus mengesahkan 3 pelumba baharu tempatan akan diserap ke dalam pasukan bagi musim 2017 dan terpaksa menggugurkan 2 pelumba lama. Beberapa pelumba yang digugurkan dan diserahkan dengan 3 pelumba baru, iaitu Syamil, iaitu Pro-Medalist Sukma Games di Sarawak pada 2016. Dan juga kita serahkan Nur Aiman Zarif, iaitu Pro-Medalist Sukma 2016 juga, bersama dengan bekas pelumba TSG yang lalu, iaitu Zuhilmi, dan 2 pelumba yang digugurkan ada Yusri Zai Yusof dan juga Nur Imran Nurin. Sepanjang musim ini, seramai 14 pelumba bernaung di bawah TSG. Ia termasuk 2 pelumba import, Goh Chun Huat dari Singapura dan pakar pendaki dari Indonesia, Dadi Suryadi. Untuk rekod 2016, TSG berada di ranking ke-7 Jelajah Asia Kesatuan Basikal Antarabangsa UCI daripada 94 pasukan. Daerah Hulu Terengganu bakal mendapat 5 lagi pusat internet satu Malaysia PL1M dalam waktu terdekat. Sebelum ini, 9 PI1M sudah beroperasi di kawasan berkenaan yang memberi faedah kepada penduduk, khususnya kawasan pedalaman. Antara kawasan yang mendapat PI1M baharu termasuk Kampung Pasir Tinggi, Capoh, Felda Tersat dan Jeragau Barat. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari berkata di bawah program pemberian perkhidmatan sejagat PPS itu memberi fokus kepada perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi ICT kepada komuniti tempatan. Supaya kita mewujudkan local champion. Di sini kita tahu di kawasan Hulu Terengganu ni, terutama di Agil, kita berbanyak produk-produk seperti jagung, tanaman ataupun barang kraft tangan, dan mereka boleh menggunakan pusat-pusat internet ini untuk memasarkan secara online. Dan ini bila dengan ada program ni, pada masa yang sama mereka boleh menjana pendapatan lah. Beliau yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu merasmikan program menghubung menyatu Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Kampung Durian Kasim dan Kampung Pela Agil. Sebelum itu, beliau juga merasmikan program yang sama di Kampung Kuala Jeneris dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Telemong. Turut hadir pengerusi Jawatan Kuasa Belia, Sukan dan Sumber Manusia Negeri, Datuk Rozi Mahmat. Lebih 5,000 pengunjung dari dalam dan luar negara memeriahkan Majlis Malam Berinai Besar Istiadat Perkahwinan Tradisional Melayu yang berlangsung di Kampung Muatan Melaka malam semalam. Program anjuran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB turut mendapat kerjasama Perbadanan Muzium Melaka Perzim sempena ulang tahun ke-8 Melaka Bandaraya Warisan Dunia UNESCO. Visual itu mengakhiri pertemuan kita menerusi Nasional 8 10 Disember. Dan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera serta selamat berhujung minggu.